Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulakan pagi Yaumul Jumu'ah dengan kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang pertama daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, yakni Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, yakni isterinya Hawa, dan juga yang membiakkan daripada keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturrahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, yakni mengawasi kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya telah terangkan pada pertemuan lepas daripada awal ayat ini sehinggalah pada wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sekalian manusia tanpa mengira kaum, bangsa, keturunan, warna kulit, bahasa, agar menyedari bahawa mereka punya Tuhan yang sama, iaitu Allah, bahawa mereka berasal dari ayah yang sama dan ibu yang sama, iaitu Adam dan Hawa, bahawa mereka telah dibiakkan, disebarluaskan ke seluruh dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan hubungan suci antara seorang lelaki dengan pasangannya seorang wanita. Lalu apa lagi perintah Allah dalam ayat ini? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah mengulangi perintah bertakwa untuk mendidik manusia di dalam hatinya agar merasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dan memperingatkan manusia tentang beberapa perkara lagi yang akan membawa kepada sifat khasyatullah, membawa kepada takutnya kita kepada Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Dalam ayat ini terdapat kalimah al-arham, jamak kepada rahim, iaitu al-qarabah, berasal daripada kalimah ar-rahmah, kerana hubungan kerabat itu adalah hubungan yang biasanya mengandungi rasa rahmah, rasa kasihan, belas, rasa saling sayang menyayangi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kalimah al-arham terdapat dua qiraat. Yang pertama al-arhamah dibaca oleh jumhur qurra, dan ada juga dibaca dengan al-arhami, dibaca oleh al-Imam Hamzah Az-Zayyat. Maka apabila kita membaca atau merujuk kepada qiraat jumhur al-qurra yang membaca dengan al-arhama, maka ia
kembali kepada nama Allah, iaitu bermaksud wattaqullah dan wattaqul arham, iaitu apabila kita mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah, yang kamu meminta sesama kamu dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dan kamu mengatakan kepada saudaramu, contohnya kamu mengatakan aku meminta kepadamu dengan nama Allah agar kamu melakukan perkara ini ataupun meninggalkan perkara ini. Dan hendaklah kamu juga takut tentang al-arham, iaitu awas tentang hubungan kerabat, dengan kamu putuskan ia. Hendaklah kamu hubungkan ia dengan kebaikan dan ihsan. Maka al-arham itu ialah hubungan persaudaraan yang perlu dipastikan sentiasa terhubung dan tidak diputuskan, dan itulah yang ada ataupun yang terkandung di dalam maksud wattaqul arham. Adapun qiraat Hamzah, Imam Hamzah yang membaca dengan wal arhami, maka ia merujuk kepada atau kembali kepada dhamir atau ganti nama pada kalimah bihi, tasaaluna bihi wabil arham, tasaaluna bihi wabil arhami. Maka ia membawa maksud hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, yang kamu meminta sesama kamu dengan namanya, dan dengan hubungan al-arham. Dikatakan bahawa menjadi suatu adat orang Arab untuk menggandingkan al-arham itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka ingin menegaskan suatu permintaan atau suatu seruan. Mana mereka mengatakan as'aluka billahi wa birrahimi, aku memohon kepadamu dengan nama Allah dan dengan nama hubungan persaudaraan. Walaupun terdapat pertikaian dalam kalangan ahli nahwu berkenaan dengan qiraat Imam Hamzah ini, maka terdapat perbincangan yang sangat panjang berkenaan dengannya. Dan apa yang ingin saya bawakan ialah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam menyatakan kesahihan qiraat dan dinisbahkan kepada Imam Hamzah ini. Dia mengatakan bahawa apa jua yang dikatakan oleh para ahli atau ulama nahwu adalah suatu yang tertolak di sisi para ulama, kerana qiraat adalah suatu yang telah menjadi bacaan para imam al-qurra, yang ia adalah suatu yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Maka apabila telah sabit sesuatu bacaan atau qiraat itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang menyanggahinya atau menafikannya, maka dia juga telah menyanggah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta memandang tidak elok terhadap bacaan yang diambil sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud apa jua perbahasan dalam kalangan ulama nahwu dan pertikaian mereka terhadap bacaan al-arhami, ia tidak sama sekali menjejaskan qiraat yang berasaskan kepada riwayah dan tidak dirayah semata-mata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menutup atau menangguhkan ayat ini dengan membawakan golongan yang berakal supaya mereka sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa awas tentang hubungan kekeluargaan atau hubungan persaudaraan. Lalu Allah berfirman, innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Maha memerhati, Maha mengawasi segala tindak tanduk, segala keadaan dan aktiviti kamu wahai manusia. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa tidak ada yang terselindung daripadanya, tidak ada yang mampu disembunyikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dapat lihat di dalam ayat yang pertama daripada surah An-Nisa ini begitu banyak hikmah dan pengajaran yang boleh kita ambil, sama ada kita sebagai manusia atau kita sebagai orang yang beragama Islam, sebagai muslim, mukmin, atau kita sebagai makhluk yang mendiami muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud, jika kita menjadi seorang hamba Allah yang taat, kita juga seharusnya menjadi manusia yang baik dan memberi sumbangan kepada
keamanan dan kesejahteraan sejagat. Jika kita menjadi manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan menjadi manusia yang sentiasa mencari jalan membawa kebaikan dan bermula dengan memastikan hubungan al-arham, hubungan persaudaraan, kekeluargaan, hubungan kaum kerabat sentiasa dipelihara, sentiasa dijaga. Silaturahim itu membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah terletaknya kepentingan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dibuktikan dengan hubungan sesama manusia, sesama makhluk, tanpa mengira agama, bangsa, keturunan, warna kulit dan bahasa. Maka sesungguhnya apa jua yang menjadi tindak tanduk manusia di muka bumi Allah Ta'ala ini, Allah sentiasa memerhatikan dan mengawasinya, dan tidak ada yang terselindung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimin yang dirahmati Allah, mari kita berpindah pada ayat yang kedua daripada surah An-Nisa ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Yang bermaksud, dan berikanlah kepada anak-anak yatim, yakni yang telah baligh, itu harta mereka. Dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka, yakni dengan menghimpunkannya dengan harta kamu. Dan janganlah kamu makan harta mereka, yakni dengan menghimpunkannya dengan harta kamu. Kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dalam firman Allah, wa atul yatama. Kataan wa'atu itu ditujukan kepada semua yang baginya atau bertindak sebagai penjaga anak yatim, ataupun orang yang diberikan pesan untuk menjaga anak yatim, ataupun apa sahaja hubungan dengan golongan anak yatim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Juga perintah ini ditujukan kepada masyarakat Islam secara umum agar mengambil tindakan, iaitu tindakan menjaga, memelihara, bekerjasama dalam apa jua usaha untuk menjaga dan menjamin kehidupan anak yatim sehinggalah sampai masa dan ketika diberikan hak yang sewajarnya kepadanya tanpa sebarang kezaliman. Adapun kalimah al-yatama merupakan kata jamak bagi yatim. Itu anak-anak kecil yang kematian ayahnya. Diambil daripada kalimah al-yutmi, bermaksud al-infirad, iaitu perseorangan tanpa seorang ayah di sisinya. Terdapat ulama yang mengatakan bahawa istilah anak yatim ini atau istilah yatim ini sewajarnya diberikan kepada anak kecil ataupun orang yang telah dewasa, kerana maksud atau makna di sebalik perkataan yatim bermaksud terasing, tersendiri daripada mempunyai seorang ayah. Maka sama ada dia seorang anak kecil atau dia seorang yang dewasa, apabila kematian ayah, maka dia berseorangan tanpa ayah. Akan tetapi istilah itu sudah tidak digunakan bagi orang dewasa, dan ia lebih digunakan kepada anak yang kecil yang masih belum sampai tahap dewasanya. Maka apabila seseorang itu boleh berdikari, boleh menjaga diri, bahkan ia boleh pula menanggung orang lain, maka hilanglah statusnya sebagai anak yatim itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.